Okay, Assalamualaikum semua anak-anak pelajar baru tahun 1 Sri Sopan. Hari ini Ustaz akan mengajar, kita akan sama-sama belajar subjek fiqh. Kita akan belajar subjek fiqh untuk tahun 1. Okey. Pertama sekali kita akan belajar mengenai ibadah. Okey, dalam fiqh kita akan belajar mengenai ibadah, iaitu ibadah macam apa? Solat, puasa, zakat, macam-macam jenis ibadah kita akan belajar. Wudu. Okey. Untuk pelajaran pertama kita akan belajar tajuk ibadah. Kita akan kenal kita akan belajar apa itu maksud ibadah. Bagaimana, apakah ciri-ciri ibadah, dan ibadah terbagi kepada berapa. Okey. Baik, Ustaz akan terangkan dalam buku teks. Lepas tu Ustaz akan bagi soalan dan bagi juga video penerangan cara nak buat soalan mengikut latihan dalam buku latihan inventory kita. Okey, kita tengok tajuk pertama. Pelajaran pertama, ibadah. Okay. Baik, pelajaran pertama kita ibadah. Okey, di akhir pembelajaran ini murid dapat menyatakan pengertian ibadah, membezakan ibadah umum dengan ibadah khusus, kemudian dapat menyatakan tujuan manusia dijadikan. Lepas tu membaca dalil dan hikmah ibadah. Sepanjang kita belajar tajuk ibadah ni, ini yang kita mesti tahu. Kita mesti tahu menyatakan pengertian ibadah. Kita mesti tahu nak membezakan macam apa ibadah umum, apa ibadah khusus. Okey, kemudian kita mesti dapat menyatakan tujuan manusia dijadikan. Kemudian kita boleh membaca dalil dan hikmah ibadah. Okey, kita tengok pengertian ibadah. Baik, tengok pengertian ibadah. Ibadah ialah pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada perkataan atau perbuatan yang bertepatan dengan syariat. Okey, saya ulangi sekali. Ibadah, ini maksud ibadah. Ini adalah pengertian ibadah. Ibadah ialah pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada perkataan atau perbuatan yang bertepatan dengan syariat. Okey, dalam gambar ni ditunjuk 4 gambar, ditunjuk contoh ibadah. Okey, dalam gambar yang pertama, dalam gambar ni tunjuk solat berjemaah. Solat seorang-seorang pun ibadah juga. Okey, gambar yang kedua, membaca Al-Quran. Ini adalah contoh ibadah. Okey, gambar yang ni pula tengah buat apa tu? Tengah menolong orang tua ataupun menolong orang susah. Tak kisahlah menolong siapa-siapa pun. Menolong ibu bapa ke, menolong kawan-kawan, menolong orang tua, menolong saudara mara. Perbuatan ni, tolong-menolong ni pun termasuk dalam ibadah, termasuk dalam bentuk-bentuk ibadah. Kalau kita buat semua benda ni, kita akan dapat pahala. Okey, lagi satu, dia mengemas. Gambar satu tengah mengemas, bergotong royong ataupun tengah mengemas. Okey, membersihkan halaman rumah ke, membersihkan kelas ke, sapu sampah dekat kelas. Lagi, tolong cikgu jangan buat sampah dalam kelas. Sama juga dekat rumah, tolong ibu kemas rumah, tolong ibu mengemas. Jangan buat sepah. Lepas main tu, kemas balik, simpan balik semua mainan. Buku-buku tu selepas kita baca, selepas kita buat kerja sekolah, simpan balik di tempat yang sesuai. Okey, empat gambar ni adalah contoh ibadah.
Okey, kalau kita buat semua benda ni, semua benda ibadah ni akan dapat pahala. Okey, kemudian seterusnya, okey, di muka surat 2 pula. Di muka surat 2 Ustaz akan terangkan contoh-contoh ibadah. Okey, contoh-contoh ibadah. Okey, tadi kita dah tengok dah kan, 4 gambar tadi, muka surat tadi kita dah tengok ada contoh-contoh ibadah kan. Okey, yang ni dia ada tambah lagi. Okey, ibadah solat berjemaah. Contoh-contoh ibadah ialah solat berjemaah. Kemudian membaca Al-Quran. Lepas tu membantu orang tua. Kemudian solat jenazah. Itu adalah contoh ibadah. Kemudian bersedekah pun adalah contoh ibadah. Lima-lima ni adalah contoh ibadah. Buat benda yang baik, kita buat semua contoh-contoh ibadah ni, kita akan dapat pahala. Okey. Kemudian dalam buku teks tahun 1 ada menerangkan kitaran aktiviti harian murid. Okey, sebagai macam awak, sebagai seorang anak dan sebagai seorang pelajar sekolah. Okey, ikut contoh gambar ni sebagai aktiviti harian. Contohi gambar kitaran gambar ni sebagai aktiviti harian awak, sebagai aktiviti harian anak-anak. Okey. Yang pertama, ikut turutan. Yang pertama, bangun pagi, bangun awal-awal, bangun pagi, kemas tempat tidur semua kan. Lepas tu bersihkan diri. Lepas dia bangun dari tidur, bersihkan diri, mandi, gosok gigi. Kemudian solat. Kemudian kita solat. Solat apa waktu pagi? Solat apa waktu di awal pagi? Ialah solat subuh. Kalau nak solat subuh, kena bangun awal lah. Kena bangun dalam pukul 6. Kena bangun awal dalam pukul 6. Kalau awak bangun pukul 8, dah lewat dah habis dah subuh. Okay. Bangun awal pukul 6. Nanti dah nak start sekolah kan? Okay, dah nak start sekolah pun nanti, siapa yang sekolah pagi tu, dia kena bangun awal lah. Bangun pagi, mandi, lepas tu solat. Solat dengan ibu, solat dengan ayah ke. Okay. Lepas tu, yang keempat, kita belajar, kita datang sekolah, kita belajar bersungguh-sungguh. Dengar apa yang cikgu terangkan, dengar apa yang cikgu nak sampaikan, jangan main-main, jangan buat bising. Kemudian nombor 5, habis dia pergi sekolah, habis dia sekolah kita solat. Okay. Habis dia sekolah kita solat. Okay, contoh ni awak sekolah pagi, awak sekolah kebangsaan, ni awak pergi sekolah kebangsaan pagi. Okay, kemudian habis sekolah, tengah hari tu habis sekolah dah. Kemudian kita solat waktu tengah hari pula. Solat zuhur. Kita solat waktu tengah hari iaitu solat zuhur. Habis dia solat zuhur, okey, naik van ataupun ayah hantar pergi ke sekolah agama pula. Kita belajar lagi dekat sekolah agama. Habis tu dah balik, dah habis dah belajar kat sekolah agama, kita solat waktu petang pula. Solat waktu petang tu solat apa? Solat asar. Okey, solat waktu petang, solat asar 4 rakaat. Kita akan solat kat sekolah. Siapa-siapa yang sekolah petang, kita akan solat dekat sekolah. Kita akan buat amali solat, kita akan belajar solat, kita akan belajar bacaan dalam solat dekat sekolah. InsyaAllah. Okay, kemudian habis dia dah balik pukul 6, kalau sempat nak main, boleh pergi bersukan dulu, beriadah, buat aktiviti berbasikal ke, main bola ke dengan adik, dengan abang, naik basikal ke, jalan-jalan dekat depan rumah kan, dekat taman, dekat depan rumah. Kemudian dah masuk maghrib dah. Yang ke-9, gambar ke-9 dah masuk maghrib dah pukul 7.30, dah pukul 7 ke 7.30 kita siap-siap untuk solat. Kita siap-siap untuk solat maghrib. Kita mandi semua. Kemudian siap untuk solat maghrib. Lepas habis solat maghrib, kita solat apa? Lepas habis solat maghrib, kita solat isyak pula. Habis dia solat isyak, kita
buat homework, buat kerja rumah dekat rumah, buat homework ataupun study. Selalunya kalau dekat sekolah, nanti cikgu akan bagi kerja sekolah kan. Tak pun nanti akan bagi kerja sekolah untuk awak buat dekat rumah. Okey. Waktu tu lah awak study, waktu tu lah awak buat kerja rumah. Awak buat ulang kaji pelajaran ke, awak buat latihan. Okey, dah habis study waktu malam, dah habis belajar waktu malam, tidur pula. Tidur bagi cukup, pastikan tidur bagi cukup. Macam awak tahu satu, kena tidur awal supaya rehat awak cukup. Sebab waktu awak penuh, waktu harian awak penuh. Pagi awak pergi sekolah kebangsaan atau sekolah agama, petang pula awak pergi sekolah kebangsaan ataupun sekolah agama juga. Jadi macam berapa jam dah awak belajar. Okey, awak kena pastikan rehat awak cukup. Pastikan tidur dengan tidur yang cukup. Okey. Itulah, amalkanlah, ikutlah aktiviti ni. Nanti awak bila dah start sekolah nanti, macam ni lah aktiviti awak, kitaran aktiviti awak setiap hari. Bangun pagi, solat, pergi sekolah pagi, lepas tu pergi sekolah petang pula, lepas tu solat asar, lepas tu bersukan kalau sempat tu, bersukan, jalan-jalan depan rumah ke, main depan rumah ke. Kemudian solat waktu malam, solat maghrib dengan solat isyak. Lepas tu kita belajar. Kitaran yang sama je kita akan buat. Okey. Yang ni adalah kitaran aktiviti harian seorang murid. Semua yang awak buat ni, semua tu ibadah. Belajar pun ibadah. Awak mandi, bersihkan diri pun ibadah. Solat lagilah kita beribadah kepada Allah. Kita belajar pun kita masuk dalam kategori beribadah. Lepas tu kita bersukan pun, beriadah pun, bersukan pun adalah satu bentuk ibadah untuk sihatkan tubuh badan kita, supaya kita dapat sihat melakukan amal ibadah. Okay. Tidur pun satu ibadah. Kalau awak tidur sebagai rehat. Tidur, Allah jadikan tidur tu sebagai rehat. Jadikan waktu malam tu sebagai waktu kita rehat, supaya kita dapat melakukan aktiviti untuk hari esok. Okay, kemudian ibadah terbagi kepada dua. Ibadah umum dan ibadah khusus. Okay, ini adalah contoh ibadah umum. Okay, ini adalah contoh ibadah khusus, iaitu ibadah yang betul-betul yang ibadah yang ada dalam ayat Al-Quran yang Allah dan Rasul perintahkan. Okay. Yang pertama solat. Kalau kita buat ni, sebab tu dipanggil ibadah khusus. Kalau kita buat, kita dapat pahala. Kalau kita tinggal, kita dapat dosa. Kalau kita tak solat, berdosa. Okay, beza ibadah umum dengan ibadah khusus. Ibadah khusus ni, kalau kita buat, kita akan dapat pahala. Sama juga dengan ibadah umum. Kita buat ibadah umum, kita akan dapat pahala juga. Tapi kalau kita tinggalkan ibadah khusus, kita akan dapat dosa. Okay. Contoh ibadah khusus ialah solat. Contoh ibadah khusus yang pertama ialah solat. Kemudian membayar zakat. Setiap kali bayar zakat bagi yang mampu, setiap kali macam contoh setiap kali bulan Ramadan, zakat fitrah. Keluarga kita, ketua keluarga kita, atau ayah kita, abah kita kena bayar zakat fitrah. Okay, kemudian puasa di bulan Ramadan. Ramadan dah nak dekat dah ni. Bulan puasa dah nak dekat dah. Macam awak tahun 1, okay, tak apalah, boleh belajar lagi berpuasa. Kalau boleh puasa penuh, alhamdulillah. Kalau boleh puasa sikit, 2-3 hari, setengah bulan pun tak apa. Sebab awak dalam proses nak belajar, nak latih diri awak supaya nak berpuasa. Okay, kemudian menunaikan haji. Bagi yang mampu dari segi kewangan dan dari segi kesihatan. Menunaikan haji ke Mekah. Menunaikan haji di mana? Di Mekah. Okey, ini contoh ibadah khusus. Kemudian kita pergi ke contoh ibadah umum pula. Contoh ibadah umum ni adalah aktiviti perkara yang harian yang kita buat.
perkara. Okey, seterusnya kita akan sambung ke contoh-contoh ibadat umum pula. Okey, ibadat umum ni adalah ibadat yang satu benda yang baik yang selalu kita buat. Benda tu benda yang baik yang selalu kita buat. Harian, setiap hari kita buat. Kerja, apa yang kita buat kat rumah tu, semua tu adalah contoh-contoh bentuk ibadah umum. Okey, tengok gambar yang pertama. Membantu ibu bapa. Okey, membantu ibu bapa, tolong ibu masak ke, tolong ibu kemas rumah ke, tolong ayah buat kerja, tolong ayah ayah cuci kereta ke, tolong ayah kemas-kemas kat depan ke. Itu pun adalah contoh bentuk ibadah umum. Membantu ibu bapa. Benda hari-hari kita boleh buat. Okey, kemudian berniaga. Okey, berniaga ni adalah salah satu bentuk pekerjaan yang merupakan ibadah. Berniaga ialah salah satu contoh pekerjaan yang merupakan ibadah. Sebab apa? Berniaga ialah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tapi cara berniaga tu kenalah berniaga dengan jujur. Jangan ada penipuan dalam berniaga. Baru kita boleh dapat pahala. Okey. Dan gambar yang contoh ibadah umum yang ketiga ialah belajar. Okey, setiap apa yang kita belajar macam kita belajar sekarang ni lah. Macam kita belajar sekarang ni, ini pun adalah contoh ibadah umum. Ini pun contoh ibadah. Kalau hari-hari kita buat, nanti kita nak pergi sekolah, dah boleh pergi sekolah nanti, kita belajar di sekolah, itu pun adalah ibadah. Setiap waktu daripada kita belajar tu, kita akan dapat pahala masuk je kat kita. Kita akan dapat banyak pahala daripada kita belajar waktu sekolah, daripada pagi sampai ke petang. Kita belajar waktu tu, kita akan dapat masuk banyak pahala dekat kita. Okey, kemudian seterusnya menyapu sampah. Contoh yang keempat ialah menyapu sampah. Okey. Menyapu sampah tak kira di mana pun, di dalam kelas, di sekolah ke ataupun di rumah. Itu adalah contoh menyapu sampah, adalah contoh ibadah. Sebab kita buat apa? Kita membersihkan tempat tinggal kita membersihkan tempat belajar kita. Okey, kemudian yang kelima, bergotong royong. Samalah dengan macam menyapu sampah tadi. Kita bergotong royong. Bergotong royong tu ialah apa? Sama-sama ramai-ramai kita buat aktiviti kemas, buang sampah, kita kemaskan kawasan sekolah, kemaskan kawasan rumah. Itu dipanggil gotong royong. Mengemas secara ramai-ramai. Okey. Mengemas satu tempat yang besar, macam dekat rumah kita, dekat kawasan sekolah kita. Kita akan kemas, buang sampah, sapu-sapu sampah, cuci. Itu adalah contoh ibadah umum. Kemudian mencuci kereta. Tengok gambar ni. Dia tolong ayah dia mencuci kereta. Okey, tolong ayah dia mencuci kereta. Bantu-bantu, tolong ibu dengan ayah. Itu akan dapat pahala. Tapi jangan bazirkan pula. Kalau kita mengemas, kita membersihkan tu, janganlah sambil kita mengemas tu, kita mencuci tu, kita membazir air, main air, bazirkan air, buka air. Kalau air tak guna tapi buka je paip tu. Itu dah menjadi pembaziran dah, berdosa. Okey, benda ni, ibadah umum ni, kalau kita buat, semua kita akan dapat pahala. Tapi kalau kita tinggal pun, kita tak akan dapat dosa. Lainlah kalau macam contoh ibu suruh kita kemas, tapi kemas bilik, tapi kita tak buat. Kita degil cakap ibu, dapat dosa juga. Okay, kalau ibu suruh tapi kita tak buat, kita bantah cakap ibu, kita tak hormat ibu dengan ayah, yang itu dah menjadi dosa. Okey, kemudian seterusnya kita pergi ke melakukan perbuatan yang baik. Kita tengok, tahukah anda ni, melakukan perbuatan yang baik dan mulia kerana Allah adalah ibadah. Melakukan perbuatan yang baik
Melakukan perbuatan yang baik dan mulia kerana Allah adalah contoh. Melakukan perbuatan yang baik dan mulia kerana Allah adalah contoh ibadah. Okey, apa yang kita perlu amalkan? Apa yang kita perlu amalkan? Berniat kerana Allah Subhanahu Wa Taala apabila melakukan pekerjaan atau perbuatan yang baik supaya menjadi ibadah. Macam mana nak berniat kerana Allah? Okey, contoh kita tolong ibu ayah, kita tolong ibu dengan ayah buat kerja. Kita berniat kerana Allah. Kita berniat kerana Allah untuk tolong ibu dengan ayah, untuk memudahkan kerja ibu dengan ayah, untuk jadi anak yang baik, untuk jadi anak yang dengar cakap ibu ayah. Okay. Supaya perkara yang kita buat tu, kerjaan yang kita buat tu, perbuatan yang kita buat tu menjadi ibadah. Kalau benda tu adalah satu ibadah, kita akan dapat pahala. Okay, seterusnya kita tengok hikmah tujuan manusia dijadikan. Tengok tujuan manusia dijadikan. Okey. Baik, tujuan manusia dijadikan ialah untuk beribadah kepada Allah. Itu je tujuan kita. Tujuan manusia dijadikan ni adalah untuk beribadah kepada Allah. Okey, dalil dia ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang membuktikan bahawa kita yang membuktikan dan menyatakan tujuan kita lahir itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, daripada surah Al-Zariyat ayat 56. Okey, maksudnya, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Yang ini adalah firman Allah. Yang ini Allah yang cakap dalam Al-Quran. Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Okey. Seterusnya, hikmah ibadah. Kita belajar mengenai hikmah ibadah. Okey, yang pertama, bertambah kasih sayang. Bertambah kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Yang kedua, bertambah kasih kepada kedua-dua ibu bapa. Yang ketiga, menanamkan sifat sabar dan ikhlas. Dan yang keempat, memupuk sifat kasih sayang. Okey. Inilah hikmah ibadah. Inilah kelebihan kalau kita melakukan ibadah. Tak kisah ibadah umum ke ibadah khusus. Akan mendapat Allah jadi sayang kat kita, Rasul pun sayang kat kita, itu kedua-dua ibu bapa pun sayang kat kita. Dan jadikan diri kita menanamkan sifat sabar dan ikhlas dalam diri kita. Menanamkan sifat yang baik dalam diri kita, iaitu sifat sabar dan ikhlas. Kemudian yang keempat, memupuk sifat kasih sayang sesama kita. Kasih sayang sesama rakan-rakan, kasih sayang sesama ibu dengan ayah, kasih sayang sesama keluarga, sama adik-beradik. Itulah kelebihan kita dapat. Kelebihan melakukan amal ibadah. Okey, sampai sini tajuk kita. Sampai sini tajuk kita dalam pelajaran pertama fiqh, iaitu ibadah. Okey, nanti Ustaz nak awak tengok dulu video yang pelajaran yang Ustaz bagi ni. Nanti Ustaz akan bagi soalan. Nanti dah sampai bila Ustaz nak awak dah faham semua, kita akan buat soalan. Okey, kalau sempat kita akan buat soalan di sekolah. InsyaAllah kita akan bincang sama-sama, kita buat soalan buku latihan kita tu di sekolah. Okey, awak tengok je video ni. Untuk latihan hari ni, awak tengok je video yang Ustaz bagi ni. Nanti kita akan sama-sama bincang soalan dekat sekolah. Okey, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi insya-Allah. Okey, bye.